Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita menyaksikan pagi ini majlis ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada tanggal 8 Jamadil Awal 1442 Hijrah bersamaan dengan 23 Disember 2020. Pada hari Rabu pada hari ini kita bawakan kepada anda untuk memberikan pencerahan-pencerahan hasil daripada rentetan ataupun kesinambungan fik solat yang kita bawakan kepada anda. Sudah 4 episod yang lepas kita bawakan kepada anda bermula daripada niat sehinggalah yang perjumpaan yang lepas pada bahagian Al-Fatihah dan juga pada bahagian-bahagian yang lain, dan pada hari ini kita bakal membawakan kepada anda berkenaan dengan fik solat duduk antara dua sujud, tahiyat awal dan akhir, juga akan dimasukkan juga berkenaan dengan perbincangan tentang salam. Baik, bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda semua. Baik, seperti biasa untuk buat panggilan, untuk buat pertanyaan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Dan saya maklumkan kepada penonton semua mungkin ada lagi yang terlepas pandang untuk bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah poster yang tertera untuk perbincangan kita pada hari ini. Dan jika anda komen di bertanyakan soalan di bahagian secara langsung kita live Facebook kita, mungkin kita tak sempat untuk bacakan, tetapi bertanya soalan di ruangan komen poster. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Dan pagi ini kita nak mulakan untuk kita lihat dahulu status terkini perkembangan COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, kita sama-sama kita saksikan di skrin TV anda. Kalau kita dapat lihat kes baharu semalam mencatatkan 2062 kes dan kes tempatan 2058 kes dan kes import ada 4 kes. Jumlah kes yang masih aktif ada 17,646 kes dan jumlah kes sembuh baharu semalam ada 911 kes dan ada satu kematian semalam yang mendukacitakan. Dan yang paling penting untuk kita fahami setakat ini 97,389 jumlah kes keseluruhan, dan sama-sama terus kita berjaga-jaga mematuhi SOP dan yang paling penting perbaiki diri kita untuk sama-sama kita renung apa sebenarnya yang berlaku. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah, bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz pada pagi ini tak lain dan tak bukan hasil daripada kesinambungan perbincangan kita daripada mula sehinggalah pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul. Apa khabar Ustaz? Kita nak meneruskan perbincangan kita pada hari ini Ustaz. Mungkin ada sedikit mukadimah awal Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhadikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazilan Ustaz Azrin. Kita terus kepada rukun yang ke-8 sebagai kesinambungan perbincangan dalam rukun solat zahir dan batinnya. Untuk yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Kenapa dikatakan duduk di antara dua sujud? Sebab ia duduk antara dua sujud. Maksudnya sujud yang pertama, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Bukankah sujud itu berada di antara dua sujud? Sebab itu dipanggil duduk di antara dua sujud. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, satu lagi disertakan, iaitu duduk antara dua sujud dan tamak-ninah. Kena ada tamak-ninah. Tamak-ninah bermaksud yang kita bincangkan episod-episod yang dulu, tidak bergerak anggota badan itu dengan kadar paling kurang subhanallah. Paling kurang subhanallah.
Umpamanya kalau dia duduk subhanallah dan tak bergerak, kemudian baru lepas tu dia bergerak, maka dia dikira sudah sah. Yang penting jangan bergerak dalam 1 saat. Sama juga yang ditanyakan dalam minggu-minggu lepas Ustaz Azrin, orang yang tangannya bergerak-gerak umpamanya, ketika dia i'tidal ada 1 saat dia berhenti, begitu sudah memadai, walaupun selepas itu mungkin dia bergerak lagi. Yang tidak sah i'tidalnya itu kalau dia berterusan melakukan sebegitu. Itu namanya tama'ninah. Jadi berdasarkan hadis ketika Nabi perbetulkan seorang sahabat yang sedang solat, Nabi katakan, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Dah solat dah tadi, berdiri solat lagi sebab kamu tak solat. Kemudian solat lagi, Nabi katakan qum fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali Nabi sebut. Hadis ini terkenal dengan al-musi fi salatih. Al-musi, orang yang salah dalam solatnya. Lalu Nabi jelaskan, thumma rafa' hatta tatma'inna jalisa. Ketika kamu sujud tadi tu, lalu kamu duduk sehingga kamu tegap ketika duduk. Itu yang namanya tama'ninah. Dalam rukun ada rukun. Ini penting dalam perbahasan fiqah supaya bukan sahaja kita lakukan duduk antara 2 sujud tadi tapi tak menjaga syaratnya. Kena jaga syarat-syarat sahnya. 1, rukun sebelumnya sah, iaitu rukun sujud tadi tu. Yang kedua, dia lakukan itu sebab kerana nak memang solat, melaksanakan rukun solat, bukan sujud lama terasa pening kepala, kemudian dia pun diri. Dia pun duduk saat tu bukan kerana nak melaksanakan duduk antara 2 sujud, pasal kepala dia dah pening. Itu tidak sah. Apa harus dia buat? Sekali lagi, jangan terus batalkan solat. Yang tidak sahnya adalah duduk antara 2 sujud itu. Jadi macam mana? Kembalikan balik niat, duduk seperti biasa. Tama'ninah kita sebutkan tadi, duduk dengan sempurna. Duduk dengan sempurna adalah dengan cara iftirash. Iftirash ni maksudnya melebarkan. Kenapa? Sebab ia melebarkan kakinya itu, kemudian duduk di atas kaki kirinya dan ditegakkan kaki kanan. Insab. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaftarishu rijlahu al-yusra wa yansabu rijlahu al-yumna. Adalah Nabi ketika duduk, duduk ni duduk apa namanya ni? Namanya duduk iftirash. Sebab ada duduk namanya tawarruk. Tawarruk itu seperti iftirash, tinggal lagi ia masuk dalam sedikit dan tegakkan kaki, punggung duduk di atas ini. Adapun duduk iftirash, punggung terus duduk di sini, tidak dilebihkan kaki kiri ketika dilebarkan, tidak dilebihkan ketika dihamparkan, tidak dilebihkan, lalu ini terpacak sebegini. Inilah namanya iftirash. Karena itu duduk ini menjadi sunat ketika kita duduk antara 2 sujud. Bermaksud kalau duduk cara lain boleh, tapi yang paling afdal sebegini. Gitulah. Kaki kanan paling afdal didirikan kalau mampu, dan jari-jarinya itu menghadap ke kiblat. Yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Adapun jari-jari kaki Nabi ini menghadap ke kiblat. Sebab falsafah dalam solat semuanya lurus. Sebab itu ketika awal solat kita dah berdiri seperti nombor 11 gini. Jangan sebegini. Ini khilaf aula. Makruhnya tidak, tapi khilaf aula. Jadi berdiri sebegini. Kenapa? Sebab semua falsafah solat menghadap ke kiblat. Jangan lupa ketika membaca doa, kalau kita duduk antara 2 sujud tadi, tak baca apa-apa pun sah. Tetapi baiklah kita baca doa yang masyhur kita baca, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ada yang baca warfa'ni warzuqni pun boleh, wahdini wa'afini wa'fu anni. Nanti kita akan bahaskan apa maksudnya ini. Kemudian ketika duduk itu duduk dengan sempurna, tidak bergerak-gerak. Jadi itu untuk permulaan awal. Apakah dia tuntutan ketika kita duduk antara 2 sujud?
Baik, terima kasih Ustaz untuk perbincangan awal ataupun mukadimah awal berkenaan dengan pada awal-awal ini kita bakal membincangkan berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, dan sidang penonton kita bukan sekadar membincangkan tentang fiqh solat pada rukun semata-mata, tetapi kita juga membincangkan tentang apa hikmah di sebalik rukun tersebut, apa yang tersembunyi yang akan menyebabkan solat itu bukan sekadar sah tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan duduk di antara dua sujud mengikut dengan tata cara yang betul. Dan tadi Ustaz kongsikan kaki kanan tu mesti pacak Ustaz. Dan tapi ada orang yang dia duduk bersilang macam tu Ustaz. Yang tu sah ataupun tidak ataupun sah, bagaimana Ustaz? Hukumnya sah tapi khilaf aula. Sebab tidak mengikut cara yang sebenar. Itu pun kalau kita mampu buat. Sebahagian orang Ustaz Azrin dia tak boleh nak terpacak lagu ni, lalu dia kaki dia bukan menghadap ke kiblat, malah membelakangi kiblat. Kerana dia tidak mampu. Tidak mengapa, sebab kaedah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Malah itu adalah ayat Al-Quran. Allah tidak memberatkan sesuatu dalam mengerjakan sesuatu melainkan apa yang dimampu. Tapi yang terbaik begitu tadi, duduk iftirash. Macam Ustaz tunjuk sebentar tadi lah berkenaan dengan bagaimana cara duduk, tapi kalau sakit ke ataupun mampu Ustaz itu dimaafkan. Ya, baik. Kita ada soalan pertama pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Nur Dahlia Biru yang bertanyakan soalan. Baik, mari sama-sama kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Adakah duduk antara dua sujud merupakan rukun solat yang ke-8? Apakah duduk antara dua sujud mesti disertakan dengan tomak nina? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dan Ustaz, terima kasih kepada sahabat kita bertanyakan soalan. Macam kita pun selalu dengar perkataan tomak nina, dan soalan yang ditanya pun ada menyatakan kalau orang itu Ustaz dia dah duduk antara dua sujud, kita sedikit tambahan untuk soalannya, kalau duduk antara dua sujud tapi tomak nina dia tak lakukan dan dia sujud kembali, adakah kena buat tomak ninah balik Ustaz? Silakan. Allahumma hidayatan lis-shawab. Terima kasih Ustaz Azril. Dan soalan daripada Dahlia tadi tu, Nur Dahlia, mesti dengan tomak ninah. Dan tomak ninah ini sangat mudah, iaitu dengan qadar subhanallah. Sehingga kalau seorang tu tak baca doa yang kita bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni tadi ni, Allahu akbar, duduk dengan qadar subhanallah, terus sahaja dia sujud kembali, itu sudah memadai. Itulah hikmahnya bila kita baca doa tadi. Sebab doa itu juga untuk melambatkan kita duduk dengan secara automatik kita sudah dapat tamanina. Faham. Tapi Ustaz, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang selalu membaca doa duduk di antara dua sujud bacaannya itu, tapi dia tak tahu maknanya Ustaz. Di antaranya mungkin kita boleh uraikan satu persatu Ustaz sedikit. Silakan. Sangat bagus sekali soalan ini. Sangat benar Ustaz Azrin, sebab itu kita bicarakan lebih-lebih lagi nanti di episod yang sedikit akhir. Apa hikmahnya tu? Tidak mungkin kita akan dapat hikmah kalau tidak memahami apa yang dibaca. Betul. Kerana itu paling kurang sedikit kita memahami apa yang dibaca itu. Ketika menyebut Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Sebab ketika kita duduk itu tanda tawaduk, itu tanda adab. Sebab itu kalau orang duduk tu tanda adab. Sehingga tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kalau ingat ketika malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi belajar ilmu agama, malah mengajar ilmu agama, apa yang berlaku? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nabi malaikat Jibril dalam bentuk manusia ketika itu meletakkan lutut bertemu lutut. Itu satu. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Meletakkan kedua tangannya ini di paha. Itu sebenarnya tanda tawaduk. Tanda seorang yang nak menuntut ilmu. Cuma siapa duduk di kerusi itu terus duduk di kerusi lah, tak payah nak berlutut belaga dengan tok guru. Jadi bila itu tanda satu adab yang tinggi dan satu penghinaan pada diri kita. Jadi bila kita duduk antara dua sujud, itu pun dah tanda dah satu adab dan satu kerendahan diri. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Siapa yang tak ada dosa? Warhamni, dan rahmatiku. Rahmat ni lawan bagi laknat, nauzubillah ya. Wajburni, dan tampalkan bagiku. Tampal maksudnya kalau ada kekurangan dalam solat, ya Allah ditampalkan. Kalau ada kekurangan dari segi adab, ditampalkan, maksudnya disempurnakan.
Warfa'ni, dan angkatlah kedudukanku. Warzuqni, dan rezekikan aku. Rezeki ini tidak semestinya yang hissiyah, yang nampak, duit, kebun, perusahaan. Rezeki ini merasa tenang dalam solat juga rezeki. Anak-anak, Masya Allahnya, mendengar kata juga rezeki. Isteri mendengar kata juga rezeki. Jadi rezeki yang zahir dengan yang batin. Nampak tak nampak. Wahdini, dan bagilah hidayah padaku. Kadang-kadang kita berbicara rasa betul, tapi sebenarnya ada yang silap. Sebab tidak ada hidayah. Wa'afini, dan afiatkan diriku. Ini tambahan daripada Al-Imam, riwayat daripada Abu Dawud. Riwayat daripada 5 periwayat hadis kitab Sunan dan Nasihah, tidak ada afini, tapi dalam riwayat Abu Daud wa'afini. Jadi kita combine-kan wa'afini, wa'fu anni, wa'afini, dan afiatkan diriku. Afiat zahir batin ini. Kalau sihat tubuh badannya. Kalau afiat dari segi pekerjaan, dari segi kesihatan semuanya. Wa'fu anni. Afu maksudnya ampun. Tadi kita minta diampunkan dosa, ini kita diminta diampunkan oleh Allah. Wa'fu anni, dan ampunkan diriku. Bila kita baca itu dengan tenang, memahami maknanya, dalam keadaan duduk sebegitu, dia akan terasa tu. Kita tak minta yang tadi berdiri, sebab berdiri itu biasanya lambang berbicara. Kalau ini lambang mendengar. Itu tanda ketawadukan. Susunan kata yang cantik. Cantik sekali. Jadi dia asalnya tu, sejarah dia tu daripada mana Ustaz bacaan tersebut? Daripada hadis Nabi. Daripada hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kan kita selalu dengar kutubus sittah. Ya. Kutubus sittah ni maksudnya kutub, buku-buku hadis, sittah 6. Sebab ia merujuk kepada 6 periwayat hadis. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim An-Naisaburi, Al-Imam Abu Daud As-Sajastani, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasai. Itu yang katanya 6 periwayat hadis dalam buku mereka. 2 di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang lain sunan. Dalam banyak-banyak 6 ni, 5 mengatakan macam tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'fu anni. Tidak ada wa'afini. Cuma Al-Imam Abu Daud As-Sajastani, beliau yang meriwayatkan hadis yang ada wa'afini. Kedua-duanya datang daripada Nabi SAW. Jadi susunan itu bukan daripada ulama, tapi daripada Nabi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sedikit, mungkin ada penonton nak tahu berkenaan dengan sebab wurud hadis tersebut. Mungkin Ustaz. Baik, silakan. Soalan yang baik. Ketika sekumpulan pemuda bersama dengan Nabi, kira macam daurah jugalah, kursus ringan macam tu, lebih kurang 20 hari. Ashrina yauman. Tapi Nabi tahu orang muda ni dia mesti ada rindu nak kembali ke kampung. Betul, lalu Nabi katakan, kembalilah kamu ke kampung, tapi ayya umma ahadukum, untuk balik nanti hendaklah kamu solat, dan yang menjadi imam di antara kamu aqra'ukum, yang paling bagus bacaan dia. Lalu Nabi katakan, fasallu kama ra'aitumuni usalli. Itu yang hadis ni masyhur sekali. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebab para sahabat tadi tu yang muda-muda tu, mereka berdaurah dengan Nabi, berkursus. Nabi ajar tentang Islam, tentang peribadatan. Bila sudah 20 hari lebih kurang, lalu Nabi tahu mereka rindu dengan keluarga. Cuma Nabi katakan, bila masuk waktu ayyu'adzana, salah seorang di antara kamu hendaklah adzan, dan yang akan mengimami nanti orang yang paling bagus qiraah dia. Qiraah maksudnya rukun qauli dia bagus, baca suratul Fatihah. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Ni Nabi pesan ni. Dan dalam solat Nabi ajar, Nabi baca ini, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'fu anni, riwayat wa'afini wa'fu anni. Itu antara sebab itu. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bacaan ketika mana duduk di antara dua sujud, yang mana mungkin ada di antara kita yang memang selalu membaca, tetapi kita lupa untuk memerhatikan apa makna di sebalik bacaan tersebut, dan Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi maknanya, tetapi apa rahsia di sebaliknya belum lagi dikongsikan. Kita akan bersama seketika nanti, dan yang paling menariknya bila mana Ustaz
Ustaz kongsikan kepada kita apa sebab turunnya hadis tersebut yang mana membicarakan tentang bacaan itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, mungkin ada di antara kita juga yang nak tahu berkenaan dengan apakah cara nak dapatkan duduk di antara dua sujud yang terbaik sekali. Tetapi selepas ini kita akan kongsikan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton kembali bersua, dan saya ingatkan kepada anda semua jangan hanya mendengar tetapi ambillah pena dan kertas untuk sama-sama catat dan tambat ilmu yang kita dapat pada hari ini dengan catatan di buku nota anda supaya tidak hilang di bawah angin lalu. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah, kita ada satu soalan di Facebook dari sahabat kita yang mana bertanyakan soalan masih lagi dalam bab berkenaan dengan duduk di antara dua sujud berkenaan dengan bacaan tersebut. Baik, situasi ini selalu berlaku tetapi bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, soalannya daripada KC. Assalamualaikum. Ustaz katanya, kalau kita baca tak ikut susunan semasa duduk antara dua sujud, boleh ke? Kadang-kadang rasa macam tak yakin. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada KC atas soalan yang ditanyakan di Facebook kita. Terima kasih kepada penonton. Dia baca tak ikut susunan, Ustaz. Silakan. Susunan yang paling benar mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, tambah riwayat Imam Abu Daud, wa'afini wa'fu anni. Itu yang paling benar. Cuma kadang-kadang kita baca wajburni itu jadi lambat sedikit, warzuqni dia mai kat depan, jadi agak tidak tersusun. Hukumnya adalah sah tetapi kurang afdal, sebab yang sebaiknya kita sebut seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Ustaz Azrin sebut tadi tu, susunan tu ada rahsianya tu. Sama juga kalau kita bertasbih, kenapa selepas solat tasbih dahulu baru tahmid kemudian baru takbir? Kan subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali. Kenapa tak takbir dulu? Tak pun tahlil, walhal tahlil adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal yang aku sebutkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tapi dalam susunan kita akan berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa tu? Sebab mengikut tuntunan hadis. Sama juga dengan zikir selepas solat tadi. Jadi paling bagus kita ikut cara susunan tadi itu, walaupun kalau dibaca tidak ikut susunan itu, hukumnya sah solat itu. Baik, terima kasih Ustaz pencerahan berkenaan dengan soalan dari sahabat kita KC sebentar tadi tentang susunan ketika mana membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Dan sedang menonton, jika anda ada soalan berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, seterusnya dalam keadaan tahiyat awal dan akhir, juga salam, teruskan bertanya kerana hari ini kita nak ambil soalan sebanyak mungkin dari penonton-penonton semua untuk kita jawab, memberikan pencerahan kepada anda semua melalui saluran kita seperti biasa untuk panggilan 18861677 dan juga di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook dari Akub Razi. Baik, ada dua soalan. Assalamualaikum. Katanya duduk antara dua sujud adalah rukun pendek. Mohon Ustaz jelaskan kadar masa bagi rukun pendek tersebut. Dan soalan kedua, adakah batal solat jika memanjangkan duduk di antara dua sujud tersebut? Terima kasih dan terima kasih kepada Akub Razi atas soalan yang ditanyakan. Katanya kadar masa dan kalau duduk panjang lama sedikit, adakah batal solatnya? Dia ada dua situasi Ustaz. Satu, duduk panjang saja-saja. Dia kata nak berehat dulu. Yang kedua itu tak sedar Ustaz. Mungkin terlelap dan sebagainya. Silakan Ustaz. Allahumma hidayah bisawab. Sangat bagus soalan
saudara Akub kita, sebenarnya itu adalah menjadi syarat sah ketika kita duduk antara dua sujud. Sebab duduk antara dua sujud sangat benar adalah rukun pendek. Bila rukun pendek, jangan lebih daripada doa yang kita baca tadi itu. Dan sebahagian ulama mengatakan kalau lebih pun tak mengapa, tapi jangan lebih daripada qadar membaca tahiyat awal. Tahiyat awal kan agak panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup situ. Itu bacaan tahiyat awal. Kalau duduk antara dua sujud, panjangnya lebih panjang daripada bacaan tadi, maka batal duduk antara dua sujud itu. Bukan batal solat, saya. Bukan batal solat, tapi batal duduk antara dua sujud. Macam mana? Diulangi balik. Kembali balik duduk antara dua sujud tadi. Jadi sangat bagus tadi, saya terlupa tadi ya. Ini adalah rukun pendek. Bila rukun pendek jangan dipanjang-panjangkan. Faham? Baik, untuk pencerahan berkenaan dengan kadar masa dan juga jika panjangnya melebihi tahiyat awal, tahiyat awal, maka batal, bukan batal solat, tetapi batal duduk di antara dua sujud tersebut, maka kena ulangi balik untuk menyempurnakannya. Baik, Ustaz, berkenaan dengan tahiyat awal, kalau pada perjumpaan yang lepas kita dah ada kupaskan sedikit kepada penonton-penonton, dan pada hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan tahiyat akhir. Adakah sama di antara dua tahiyat ini dan apakah perbezaannya? Mungkin di antara kita ada yang faham perbezaannya cuma dua, Ustaz. Yang pertama adalah pada bacaannya, yang kedua adalah pada cara duduknya. Ada tak perbezaan lain di antara dua tahiyat ini, Ustaz? Silakan. Baik, syukran jazilan, soalan yang baik daripada Fadil Ustaz Azrin. Tahiyat itu adalah suatu pengucapan awal ataupun kalau kita salam, at-tahiyyah itu. At-tahiyyah, kenapa disebut at-tahiyyah? Sebab di awal bacaan itu ada perkataan at-tahiyyah. Kalau tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sama juga. Baik. Kenapa disebut tahiyat awal? Sebab dia dibaca awal. Kenapa disebut tahiyat akhir? Sebab dibaca akhir. Itu je beza dia antara nama lah. Bila disebut awal tu apa? Iaitu solat yang lebih 2 rakaat. Kalau 3 rakaat ataupun 4 rakaat, kan ada tahiyat tu mula tu di 2 rakaat yang awal. Jadi disebut tahiyat awal. Yang akhir tahiyat akhir. Sebab dibaca awal, kedua ni dibaca akhir. Dari segi bacaan, tahiyat awal macam yang kita bacakan tadi, sehingga selepas kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup di situ. Itu namanya tahiyat awal. Tahiyat akhir, bacaan tahiyat awal itulah yang rukun. Kalau tak baca yang itu, batal tahiyat akhir. Kena ulang balik. Tetapi untuk bezanya dipanjangkan lagi. Selepas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai habis, innaka hamidum majid. Jadi bacaan tahiyat awal itu pendek, bacaan tahiyat akhir, bacaan tahiyat awal itulah rukun dalam tahiyat akhir. Sehingga kalau tak dibaca, batal. Tapi sunat disambung lagi wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai akhir. Dan yang terakhir, perbezaannya yang jelas antara keduanya adalah duduk. Kalau duduk untuk tahiyat awal, afdal duduk iftirash. Duduk iftirash adalah kaki kanan ditegakkan kalau mampu dan kaki kiri dihamparkan, punggung di atas kaki kiri. Beza dengan tahiyat akhir, hadis menyebutkan kana mutawarrika, adalah Nabi duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu apa? Sama juga seperti duduk iftirash, tetapi dipanjangkan sedikit. Kaki kiri itu berada di selang bawah kaki kanan. Sehingga orang itu akan duduk sedikit di tepi sebegini dan agak badan dia agak apa nak sebut? Badan dia agak serong sedikit. Itu paling afdal duduk tawarruk. Baik, itu perbezaannya saya berkenaan dengan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Baik, sedang menonton, kita ada pemanggil di talian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Ustaz. Okey, soalan saya begini, saya tanya.
Apakah hikmah di sebalik jari kanan telunjuk ditegakkan ketika melafaz syahadah? Dan ada juga segelintir jemaah memusing-musing jari ketika mengancam syahadah tu. Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan daripada suara tu saya dapat cam ni suara Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang bertanyakan soalan berkenaan dengan dua tadi saya dapat berkenaan dengan yang pertama, apa hikmah bila mana mengangkat jari telunjuk ketika mana mengucapkan syahadah di dalam tahiyat, dan yang kedua tadi ada yang suka pusing Ustaz katanya lama tak jumpa tapi masih ada lagi yang memusing-musing jarinya ketika mana membaca tahiyat. Jadi untuk jawapan Ustaz silakan. Nah, terima kasih Tuan Haji Ismail. Apa hikmah kita angkat jari telunjuk ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir? Hikmah yang pertama ialah kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau solat begitu, mengangkat sebegitu. Nah, ini digenggamkan, kemudian ini diangkatkan. Kita buat sebegitu bermakna kita ikut Nabi. Bila kita ikut Nabi, pahalanya sangat besar. Hadis menyebutkan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnahku di akhir zaman, maka baginya pahala satu mati syahid. Angkat ni saja dah satu mati syahid. Pahalanya satu mati syahid. Pahalanya sebab kita ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila kita angkat sebegini, sebahagian ulama cuba merongkaikan apa hikmah dia. Pertama, memang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jari telunjuk ini adalah jari yang sangat mulia sekali. Sehingga kalau dalam kitab Syama'il tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah tunjuk orang sebegini. Sebab sangat mulia. Jari ini hanya digunakan untuk bertasyahud. Dan kalau tunjuk orang sebegini, maaf, itu ada sedikit tanda, ada sedikit sombong sedikit. Nah begini. Sehingga kalau Nabi tunjuk, Nabi akan buat sebegini. Gini. Tafadhal, tafadhal. Kalau orang Melayu kita, ni di macam tu. Ada gini. Kalau orang Melayu kita, hukumnya boleh. Sebab ini bila pakai lagu ini di satu adat. Dan adat ini baik. Dalam kaedah menyebut al-adatu muhakkamatun. Adat yang baik itu boleh jadi hukum gini. Sehingga ini uruf dan adatnya jadi baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Sebab itu tidak digunakan sebegini. Sebab ini sangat mulia. Ia hanya digunakan untuk tasyahud dan ini kalau digunakan selain daripada tasyahud, maaf, agak macam sedikit kesombongan tadi itulah. Almarhum guru kami Syekh Wan Muhammad Saghir pernah sebut satu perkara yang saya pernah belajar dengan beliau tapi belum pernah saya dengar daripada guru lain. Kata beliau, jari ini urat dia wallahu alam kalau saya salah tolong betulkan. Dia punya urat ni bersambung ke hati. Jari ini urat dia bersambung ke hati. Sebab itu hanya tasyahud sebegini. Kalau kata putus jari ini tidak disunatkan tukar dengan jari ibu ke jari tengah ke tak. Hanya ia saja. Karena dia kata bersambung dekat sini. Wallahu alam bisawab. Hikmah yang seterusnya, apabila sesuatu itu difokuskan pada satu, ia akan menjadi mantap. Sebab itu dalam solat, ketika mulut membaca, jari mengangkat, mata melihat. Sebab nanti kita akan bicarakan sunat ketika kita bertahiyat, asyhadu an la ilaha itu naik, illallah, mata kita ni yang lihat tempat sujud tadi terus berpindah tangan dia sampai akhir. Dia terpadu. Ketika jari diangkat, bergerak, angkat, dan mata dan mulut membaca, hati kita fokus, mata kita melihat. Dia kesepaduan empat ini akan menyebabkan rasa sedap lagi. Sebab bila kita fokus ni, sesuatu tu jadi rasa sedap. Sebab tu bila nak memanah tu, dia tak boleh pergi tengok tempat lain. Sama juga orang yang main golf kan Ustaz Azrin. Kita tu kadang-kadang heran dah tengok teropong apa tak tahu. Tapi orang nak fokus tu. Gitu. Ustaz biasa pergi main golf. Kita tengok orang kadang-kadang kita ada heran. Nak pukul itu meniarap ni semua sekali. Pasal dia nak ambil feel tadi tu. Betul Ustaz. Yang kedua tadi tapi masalah tu Ustaz yang pusing-pusing Ustaz. Yang pusing tadi tu. Dalam pusing itu ada kaitan dengan hukum tahrik. Tahrik maksudnya menggerakkan jari. Kita kembali dulu kepada 4 mazhab. Sebab Nabi solat
itu disyarahkan oleh 4 mazhab. Maksudnya apa yang dikatakan oleh 4 mazhab itulah cara solat Nabi. Sebab Nabi solat kadang-kadang pelbagai caranya. Ketika berjamaah lain, ketika berseorangan lain, ketika dalam musafir lain. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, ni terus kita masuk juga bab tahiyat ini. Dalam mazhab Hanafi mereka menggunakan hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Jari ini dilepaskan dan ketika tahiyat jari dilepaskan dan hanya jari ini sahaja yang diangkat. Dan angkatnya itu ketika menyebut la, kalimah nafi. Asyhadu an la saja. Asyhadu an la ilaha illallah terus turun balik dan tak angkat-angkat. Itu cara mazhab Hanafi. Cara mazhab Maliki ditarikkan tangan, hadis menyebut jari tengah ini bertemu dengan jari ini, bertemu begini. Satu lagi dalam riwayat ini ditemukan sebegini sehingga menjadi bulatan. Dalam hadis menyebut khamsan wa thalathin. Ini 5 nombor bahasa Arab lah. Ini nombor 5. Ini nombor 3. Itu jadi khamsan wa thalathin. Mazhab Maliki dengan mazhab Asy-Syafi'i sama. 53. 53. Inna khamsan wa thalathin. 35. 35. Ada makna ke Ustaz? Ada maknanya ni seperti nombor 5. Ya. Dalam nombor Arab kan. Ni nombor 3. Jadi 35. Itu untuk 4 mazhab, untuk 3 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ataupun riwayat yang lain ini begini ataupun menghadap begini. Yang ini letak kat sini. Gitu nah, ada 2 cara. Dan mazhab Maliki kita nak sebut dengan jari tadi nah, mereka akan sebut dengan buat yaminan wa shimalan taharrukan latifah, akan menggerakkan sebegini. Kanan kiri daripada mula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmat. Sampai habis. Mazhab Maliki. Mazhab Hambali dahulu. Mazhab Hambali sama juga tetapi mereka akan angkatkan jari ini ketika lafzul jalalah disebut. Nama Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Kan nama Allah disebut tu. Setiap kali nama Allah disebut, angkat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Seperti itu. Setiap kali nama Allah tu naik. Itu mazhab Hambali. Mazhab kita Asy-Syafi'i, ketika disebut at, maka digenggamkan sebegini 2 cara. Cara pertama sebegini akan menjadi lubang. Cara yang kedua dilekatkan sebegini. Yang paling afdal sebegini. Yang paling afdal diletakkan di bawah ini. Dan jari ini dibengkokkan, bukan diluruskan dan bukan diapkan, diluruskan. Sebab hadis Nabi faqad hanaha syai'an, adalah Nabi membengkokkan sedikit. Dan diangkat bila ketika menyebut illa. Asyhadu alla ilaha illa. Asyhadu alla ilaha illallah tetap bengkok. Kalau lurus sah, tapi kurang sempurna. Dibengkokkan sampai innaka hamidum majid. Jadi dalam 4 mazhab tadi tu, semulanya supaya kita jelas, mazhab Hanafi begini, angkatnya bila la, asyhadu alla, angkat, turun balik. Mazhab Maliki genggam kanan dan kiri. Mazhab Syafi'i angkat, tak digerakkan dan dibengkokkan. Mazhab Hambali setiap kali nama Allah. Tidak ada yang pusing sebegitu. Jadi siapa yang buat sebegitu, hukumnya makruh. Kalau kuat nanti boleh jadi batal. Dalam mazhab kita Syafi'i, Ustaz Azrin, kalau orang buat begini, ada 2 pendapat. Satu batal, tapi pendapat ni marjuh, tak kuat. Tapi pendapat yang kuat, ia makruh. Sebab dia mengganggu kita solat. Jadi kalau nak buat 4 mazhab, buat begitu. Jangan lain daripada itu. Baik, terima kasih Ustaz untuk 4 cara dari 4 mazhab sebentar tadi dalam mengangkat jari ketika mana tahiyat, akhir dan awal. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Baik, sidang penonton, adakah anda yang berada di rumah mendapat sesuatu pada pagi ini berkenaan dengan perbincangan kita dalam fiqh solat? Dari awal tadi berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, dan sekarang kita membincangkan berkenaan dengan tahiyat awal dan akhir. Saya yakin anda semua dapat sesuatu pada pagi ini, dan jangan hanya sekadar kita mendengar, tetapi kita ambil secara terperinci dan kita perbetulkan solat kita, khususnya daripada sudut rukun-rukunnya, daripada sudut rukun perbuatan dan juga bacaannya. Semoga tidak lagi berada dalam melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, ramai di antara kita yang faham, ya Ustaz, berkenaan dengan bila mana seseorang, ini dalam konteks solat berjemaah, bila mana seseorang itu dia sebagai makmum, Ustaz, dia melakukan satu perkara ataupun rukun awal daripada imam, maka hilang pahala jemaahnya, Ustaz. Jadi contoh dalam isu kita tahiyat awal dan akhir, bila mana dia membaca bacaan dalam tahiyat awal ataupun akhir, dia dah selesai baca tetapi imam masih lagi belum selesai membaca, Ustaz. Adakah termasuk dalam kategori tadi yang dia hilang pahala jemaah? Dan kalaulah tak hilang, Ustaz, ini soalan kedua, ada tak benda lain yang dia boleh baca untuk sambungan bila mana masih lagi belum selesai lagi imam membaca, mungkin imam baca satu-satu ya. Adakah bacaan lain boleh dia sambung ataupun dia boleh ulang sekali lagi, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, soalan yang sangat bagus sekali. Tentang mendahului imam, ulama katakan dan dalam hukum fiqh juga mengatakan ada dua perkara jangan dahului imam. Iaitu ketika takbiratul ihram. Tak ada imam Nabi, dia dah habis dulu. Batal semayang dia tu. Maknanya dia angkat dulu ke ataupun dia habis dulu? Dia habis dulu. Oh, dia habis dulu, Ustaz. Dia Allahu Akbar, dia mula dulu. Oh, dia mula daripada dulu. imam. Maknanya dia tu imam. Kalau imam tak ada dia dah Allahu Akbar. Tu dia mendahului imam, maka tidak sah. Kemudian untuk salam. Dua tu sahaja. Adapun yang lain, tambah lagi dalam solat sir contohnya. Macam bacaan tahiyat awal kan kita baca perlahan. Kadang-kadang kita dahulu habis daripada imam, tak apa. Demikian tahiyat akhir, walau rukun tu, tapi kan kita baca sir, kita dulu habis daripada imam. Seperti yang Ustaz Azrin tanya, apa hukumnya? Tak apa hukumnya, boleh. Imam tak habis lagi, kita habis dah. Apa yang boleh kita sambung? Boleh. Kita nak berzikir boleh. Tapi yang paling bagus kita baca doa yang Nabi ajak tu lah. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru wa antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kemudian kalau nak tambah lagi, imam masih lagi, imam mungkin dia slow motion, slow dia baca agak, kita tak habis lagi, kita sambung lagi, iaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil qabr wa min fitnatihi wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Jangan lebih daripada itu. Kalau imam nak panjang tahiyat akhir, sunat imam panjang tahiyat akhirnya sebab untuk menunggu mungkin ada makmum yang datang, jadi kita bagi kesempatan dia ikut solat berjamaah, pahalanya besar. Tapi bacaan imam jangan lebih daripada doa yang diajar Nabi tadi itu, jangan lebih daripada itu. Kalau tidak boleh makruh hukum dia. Jadi jangan dahului dalam takbir tadi. Betul, saya jangan mendahului. Dan nanti kita akan kongsikan sekali lagi apakah sambungan bacaan ketika mana duduk di antara duduk untuk tahiyat akhir sebentar tadi yang Ustaz kongsikan kepada kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahathir Jul dan Da'i Azrin, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh Budaya. Ya, tu Haji Tukinon. Apa khabar? Alhamdulillah, pagi ni baik-baik saja. Baik, silakan soalan tuan. Soalannya saya gini, Ustaz dan Da'i ada duduk antara dua sujud. Saya nak tanya Ustaz, macam mana ke cara duduk antara dua sujud bagi orang yang sembahyang di atas kerusi? Itu saja soalannya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Duduk di antara dua sujud bagi mereka yang solat di atas kerusi. Dan bagaimana nak membezakan, Ustaz? Duduk di atas kerusi, bagaimana nak membezakan tahiyat awal dan tahiyat akhir, juga duduk di antara dua sujud sebentar tadi. Silakan. Masya-Allah. Soalan bagus, masya-Allah Tuan Haji Tukinon, dan sangat praktikal.
Kalau orang yang solat dan tak boleh berdiri, Ya. tolong pastikan sama-sama hadirinnya, perkara ini jangan diambil ringan. Orang yang boleh berdiri wajib solat berdiri, terutama sekali dalam solat fardu. Siapa yang boleh berdiri, dia sakit tapi boleh berdiri, lalu dia duduk, sama ada duduk iftirash, duduk bawah ataupun duduk di kerusi macam saya ini, solatnya batal. Ini tolong diingat ini. Untuk solat fardu, solat qada, wajib berdiri ketika satu, qiyam, yang kedua, niat, ketiga, takbiratul ihram, yang keempat, membaca suratul Fatihah, dan rukuk, wajib berdiri. Nah, kalau mampu berdiri. Kalau tak, barulah boleh duduk di bawah. Ini sangat penting sebab ada orang yang boleh berjualan, dia sakit. Boleh berjualan. Ketika dia solat fardu, terus duduk, Allahu Akbar. Mula-mula dah batal dah. Sebab dia mampu berdiri. Ketika dia tak mampu, baru dia boleh duduk. Itu nah, satu. Yang kedua, orang tu memang dah sakit. Duduk, solat duduk. Tak disebut tadi kan di kerusi ataupun tidak. Kalau duduk di bawah umpamanya, paling bagus Penaji Tokinun adalah duduk iftirash dengan menegakkan sebegini. Duduk seperti biasa, tangan ini diletakkan di atas paha, jangan lebih daripada lutut. Maaf ya kalau ni lutut, maaf ya. Kadang-kadang maaf, ada orang dia suka genggam lagu ni. Nah, dia tidaklah makruh tapi khilaf aula. Nah, hendaklah ni lutut, kalau kata buah pembaris tang ni betul-betul lurus. Betul-betul lurus dia kata. Sama juga nanti tahiyat awal pun begitu juga, tahiyat akhir pun begitu juga, sehingga kalau dia angkat sebegini, nah, dia akan lurus. Jadi ni lurus. Itu paling afdal sekali. Gitu nah. Jadi kalau duduk di atas kerusi sama juga. Kerusi kita ni, lutut kita tu sebolehnya kita ni lutut sama dia pegang di hujungnya, betul-betul tepat hujung, dan mengangkat pun nanti akan jadi hujung. Itu saja bezanya kalau solat duduk iftirash di bawah, di tanah ataupun di lantai dengan kerusi sebegini. Begitu saja bezanya. Baik Ustaz, sebagai selingan Ustaz, saya daripada perbincangan awal kita sehingga hari ini, saya dengar Ustaz menyebut perkataan khilaf aula. Ya. Banyak Ustaz sebut perkataan khilaf aula. Jadi mungkin Ustaz boleh sebut sedikit apa sebenarnya makna khilaf aula tu Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz Azrin. Khilaf aula, khilaf tu menyalahi, tak sama. Aula yang afdal. Maksudnya yang afdalnya sebegini tapi dia tak buat sebegitu. Tapi dia tak sampai makruh. Makruh ni hadirin, kalau kita sebut makruh dalam solat berjamaah, batal pahala berjamaah. Itu. Kalau kita sebut makruh dalam solat, batal pahala solat. Bukan solat tu batal, pahalanya tu. Dia kena beza ya. Contohnya begini. Orang yang berpuasa, dia mengumpat. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, Al-Imam Al-Auza'i dan yang lain-lain mengatakan batal puasa. Tapi pendapat ni marjuh. Marjuh ni tak kuat. Yang kuat adalah sah puasa tapi batal pahala puasa. Itu beza kita. Sama juga tadi sah puasa tapi batal pahala puasa kalau pahala solat kalau ia buat makruh. Sama juga dalam solat berjamaah umpamanya ya. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, orang bersusun di hadapan, ada seorang yang solat di belakang, tak ikut jamaah pun, tapi dalam satu masjid, hukumnya sah. Hukumnya sah. Sah apa? Sah solatnya tapi tak dapat pahala berjamaahnya. Itu bezanya. Sama juga tadi khilaf aula. Tapi khilaf aula taklah batal, taklah hilang pahalanya tapi dia mengurangi. Itu maksudnya khilaf tak sama, aula yang afdal. Umpamanya tadi macam Ustaz Azrin sebut, apa dia? Kita sepatutnya kaki tadi tu begini menghadap sebab Nabi menghadap. Dia begini, walhal dia mampu. Itu khilaf aula. Makruh tidak. Maknanya dia tak ambil yang afdal. Yang afdal. Bahasanya sedapnya, bahasa lebih mudahnya afdal. Dia tak ambil yang afdal. Baik, itu jawapannya. Baik, kita selalu dengar perkataan tu Ustaz sebut khilaf aula. Jadi itulah jawapannya. Maknanya ia bersalahan daripada yang afdal. Dia tak ambil yang benar-benar sempurna untuk dilakukan. Baik, soalan seterusnya di Facebook tanya Ustaz dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Baik, soalannya ada dua soalan. Assalamualaikum. Soalan pertama, siapakah hamba-hamba soleh yang dimaksudkan? Oh, dia ada yang di atas, saya lupa baca yang di atas. Okey, baik. Assalamualaikum. Dalam bacaan tahiyat awal,
dan tahiyat akhir, terjemahan barisan yang ketiga adalah kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba yang soleh. Soalan saya yang pertama, siapakah hamba-hamba soleh yang dimaksudkan? Dan soalan yang kedua, apakah yang harus kita lakukan jika kita mahu masuk dalam golongan tersebut? Terima kasih juga kepada Intan Zurina atas soalan yang ditanyakan. Dia kaji Ustaz. Barisan ketiga katanya menyebut tentang kesejahteraan kepada hamba-hamba yang soleh. Silakan Ustaz. Masya-Allah, soalan yang sangat bagus dan ini tanda Puan tadi meneliti, sangat bagus. Jarang orang tanya soalan ini, soalan yang spesifik sebegini. Hadirin, dalam bab tahiyat, sebahagian ulama mengatakan ini adalah suatu kenangan. Dalam riwayat menyebut ketika Nabi di Isra' Mi'rajkan. Isra' perjalanan bumi, Mi'raj maksudnya langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik ke langit yang ke-8 Sidratul Muntaha, yang ke-9 Mustawa, kemudian yang Arasy itu 10. Menerima perintah solat. Ketika Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, lalu Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kata malaikat assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sebahagian riwayat menyebutkan begitu. Lalu solat itu adalah kenangan. Apa dia kenangan? Diabadikan dalam penerimaan solat tadi itu, sehingga peristiwa itu diabadikan di dalam perlakuan solat. Nah, sama juga dengan rukuk. Rukuk itu sebahagian ulama mengatakan kerana ada malaikat yang sujud tak pernah angkat. Ketika Nabi datang menziarahi langit yang kita sebutkan tadi itu, dia angkat sekejap menghormati Nabi, maka Allah abadikan berdiri sekejap tadi itu dengan rukuk. Jadi bila orang rukuk, dia ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Baik, kenapa dibaca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin? Sebahagian mengatakan itu ucapan para malaikat. Siapa dia ibadillahis salihin? Assalamu alayna, dan salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Hamba-hamba Allah yang salih adalah orang yang taat pada perintah Allah Azza wa Jalla, melakukan apa yang disuruh oleh Allah, pada masa yang sama meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk melakukan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, orang yang saleh al-imtithalu bi awamirihi wa al-ijtinabu bi nawahihi, iaitu buat apa yang Allah suruh, itu maksudnya taat buat apa yang disuruh, dan yang kedua taat tinggalkan apa yang dilarang. Maksudnya hukum hakam agama, buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Orang saleh lah tu, walaupun mungkin dia tidak buat keseluruhannya secara perfect, tapi dia jaga dirinya jangan sampai berbuat yang haram. Orang itu orang yang saleh. Dalam muamalah, kalau dia taat perintah Allah, Allah kan suruh dia taat kepada gurunya, dia akan taat pada gurunya. Allah kan suruh dia berbuat baik pada kedua orang tuanya, dia akan buat taat pada kedua orang tuanya. Semua terangkum dalam imtithalu awamirihi wal ijtinab nawahihi. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah orang-orang yang saleh. Macam mana nak dapat? Ya begitu tadi. Usahakan kita dalam kehidupan seharian, perlakuan, percakapan, hatta niat tu tidaklah termasuk dalam yang tadi tu, tapi dua tu, perlakuan, perbuatan, ucapan. Jadikan dia semua ikut syariat Allah. Jadilah orang itu orang yang saleh. Benar, buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang. Istimewanya setiap kali di tahiyat awal dan akhir disebutkan kategori mereka yang soleh ini didoakan oleh mereka yang bersama. Baik, Ustaz, sedikit berkenaan dengan soalan ketika mana kita membincangkan tentang tahiyat awal dan akhir, ketika mana bab sujud sahwi, Ustaz. Sedikit kita masuk, mungkin ada yang nak bertanyakan soalan, mungkin dia kata ini bab sujud sahwi, tapi kita akan masukkan sedikit kepada anda semua. Mungkin ada yang bertanya, dia dah selesai tahiyat akhir, Ustaz. Dia nak bagi salam dan dia terus bagi salam, dia terlupa sujud sahwi belum dilakukan. Jadi bila mana dia nak masuk kembali untuk melakukan sujud sahwi, adakah dia boleh masuk terus melakukan sujud sahwi ataupun kena ulang daripada tahiyat akhir semula, Ustaz? Silakan. Masya-Allah, alhamdulillah, soalan yang bagus. Orang yang habis solat
ketika itu dia teringat, dia lupa, dia teringat yang dia tak kunut lagi. Walau kunut itu adalah sunat abad. Maka sunat dia untuk sujud sahwi. Ketika itu dia kena melihat, kalau dia mampu dan dia boleh lakukan. Mampu maksud saya begini, takut dia menanggung, dia nanti tadi macam nak, maaf ya, buang angin. Kalau dia lakukan, nanti dia akan ambil masa, maaf, mungkin dia terkeluar angin ketika dia sujud sahwi nanti. Dia ada dua pilihan, sama ada dia terus tak buat ataupun dia mampu dan lalu dibuat. Cara macam mana dia buat? Hendaklah dia berniat balik, ya Allah, saya masuk balik solat. Lalu dia buat, tidak perlu untuk baca tahiyat awal, tahiyat akhir semula, terus saja Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk antara dua sujud lagi. Rabbil firli semua sekali. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Barulah salam. Itu kalau dia nak lakukan selepas daripada salam. Sebab kadang-kadang, maaf ya, ada orang nak buang angin. Nanti kalau dia buat dan terkeluar angin, batal seluruh solatnya. Dia tengok keadaan dia. Baik, terima kasih Ustaz. Maka boleh masuk kembali, tak payah diulang untuk tahiyat akhir dan terus melakukan sujud sahwi bagi mereka yang mungkin ada tertinggal beberapa perkara. Baik, itulah jawapannya. Jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita mendirikan solat, tetapi rupanya banyak perkara yang kita tertinggal untuk kita fahami dan perbaiki ketika mana kita melaksanakannya. Tetapi bila mana kita bersama di Tanyalah Ustaz, ahli panel dah kupaskan kepada kita satu persatu berkenaan dengan rukun dan apa perkara yang patut kita perbaiki ketika mana kita melaksanakan solat supaya bukan sekadar sah tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada mula perbincangan sehinggalah pada hari ini, kita tak lepas untuk ingatkan kepada anda, ibadat kita jangan sekadar sah tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita fahami daripada sudut zahir setiap rukun dan juga apa hikmah di sebaliknya. Kita akan huraikan hikmah satu persatu kepada anda sebentar lagi untuk kita kongsikan bersama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz. Baik, kita nak teruskan dengan tahiyat akhir. Bagaimana cara dan apa rahsia terbaik melaksanakan tahiyat akhir? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Azrin. Membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir, dia mesti baca. Bila dia sebut baca, dia mesti ada gerakan miming ini. Dan mesti ada suara dan paling kurang didengar oleh telinga sendiri. Baru nama baca. Kalau tahiyat akhir, diam saja, tak baca apa-apa, batal. Tahiyat akhir tu batal. Sebab dia tidak membaca, dia mesti membaca. Tolong diingat, bila disebut rukun qauli, mesti membaca dengan mulut ini dan bergerak dan ada suara didengar sendiri, dan lebih penting makhraj hurufnya adalah tepat dan betul. Syarat-syarat sah membaca tahiyat akhir. Rukun sebelumnya adalah sah. Dibaca dalam bahasa Arab kecuali tidak mampu. Baca semua huruf termasuk tasydid-tasydidnya itu dibaca. Makhraj dan syaddahnya dijaga. Duduk kecuali uzur. Kecuali uzur. Contohnya orang di angkasa tu dia tak boleh nak duduk, maka dia solat berdiri. Itu dibolehkan. Membaca dengan keluar suara sudah didengar sendiri dan berurutan. Tidak diselangi dengan zikir yang lain. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Jangan diam lama. Dia terus baca sampai akhir. Perlahankan baca. Minas sunnati an yakhfat tasyahud. Termasuk di dalam perkara yang sunat dapat pahala ialah tasyahud diperlahankan.
Terus kita masuk pada membaca salawat di dalam tahiyat akhir. Itu wajib tu. Sama syarat-syaratnya dengan yang lain, dan paling sedikit Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Itu namanya taswid. Taswid itu adalah suatu adab kepada Nabi. Macam orang tu namanya Ali, kita panggil dia Haji Ali. Ataupun Ahmad, nama dia Datuk Ahmad. Maka Nabi kita sebut Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan boleh nak tambah Sayyidina ataupun tidak Sayyidina dalam solat, tidak mengapa. Salawat ke atas keluarga Nabi itu sunat ab'ad ketika membaca tahiyat akhir, dan sunat juga membaca salawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut Ibrahimiyah? Sebab ia ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Dan Ustaz, bila sebut tentang selawat tentang Ibrahimiyah, iaitu selawat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia panjang seperti lebih daripada selawat yang biasa kita baca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita teruskan dengan selawat tersebut, kita ambil dulu pemanggil di talian, Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan, siapa di sana? Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Daik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omar Abdul Majid. Bagus, sihat. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ya. Kadang-kadang dalam semayang ni, tak kira semayang berjamaah ataupun semayang sendiri-sendiri, ini Ustaz. Kadang-kadang mereka ni itulah duduk antara dua sujud ni, kaki mereka ni ikut suka hati mereka aja letak. Sebab kata Ustaz tadi kena tegak kan, duduk belah tu masa kita sujud. Tapi mereka ni ikut suka, kata mereka itu bukannya rukun pun, boleh tinggal saja aja, yang tu saja sunat je, tak apa, nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi soalan saya, apakah boleh kita buat ikut macam itu Ustaz? Apakah hukum yang dikatakan sekiranya kaki itu tak ditegakkan itu boleh membatalkan solat ke? Yang keduanya saya nak tanya mengenai doa duduk antara dua sujud ni. Ada yang kata yang tu pun tak bukan rukun tu, tak apa, kita nak cepat sikit. Tak payah baca ataupun tak apa. Jadi mereka ni ikut suka je lagu tu. Jadi apakah sembahyang mereka ni dikira lagu mana Ustaz? Sah ke? Lagu tak sah ke? Ataupun hukum tu sunat ke? Wajib ke? Hari ini kita nak tanya Ustaz akhir ni. Saya nak tanya Ustaz pagi ni supaya semua penonton dengar. Ini bukan buat main-main Ustaz. No? Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Omar tentang keadaan kaki dan juga membaca doa duduk di atas dua sujud sebentar tadi. Ramai yang menganggap remeh Ustaz, tetapi sebenarnya satu manfaat yang besar. Silakan sedikit Ustaz untuk pencerahan. Alhamdulillah, syukran jazilan Tuan Omar yang selalu bertanya soalan yang bagus-bagus dan selalu concern dengan peribadatan kita. Hadirin, sangat benar apa yang Tuan Omar sebut tadi itu. Hendaklah kita tahu bahawa ibadah yang paling besar yang Allah wajibkan bagikan kepada hamba, solat. Ibadah yang paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah adalah solat. Itu satu. Yang kedua, penerimaan solat itu tidak cukup dengan malaikat Jibril. Nabi diangkat untuk menerimanya. Dua. Yang ketiga, setiap hari kita solat. Jadi kerana itu, solat ini suatu yang sangat penting sekali, sehingga jangan diambil sebarangan sebegitu. Nah, sebab setiap hari kita solat dan 5 waktu sehari semalam pula tu. Yang keempat, yang terakhir, sebenarnya banyak lagi lah, hadirin. Ketika Nabi di Mi'raj, diisra'kan. Di Isra' maksudnya perjalanan bumi. Nabi berhenti berapa tempat? Ada 5 tempat. Ketika Nabi naik burak itu ya, daripada Al-Masjidil Haram itu, Nabi berhenti pertama di Taibah, Madinah. Kemudian di Madian. Kemudian di Bukit Tursaina. Kemudian di Baitul Laham. Dan di Bait Al-Muqaddas, Baitul Maqdis. Ada berapa tempat tadi? Ada 5. Ulama katakan ini isyarat solat yang walaupun belum difardukan ketika itu, sebab fardunya di atas Mi'raj, akan menjadi 5. Satu. Yang kedua, kenapa setiap kali tempat berdiri, tempat berhenti, malaikat Jibril tak suruh perkemaskan diri, tetapi malaikat Jibril kata turun dan anzil fasalli, anzil fasalli, anzil fasalli, anzil fasalli. Turun dan solat, turun solat, turun solat. Ulama katakan kehidupan kita ini yang pentingnya solat. Kalau cerita panjang itulah sebenarnya untuk Isra' Mi'raj dia. Baik. Kaki tadi tu, walaupun ia adalah sunat hay'ah sahaja, dalam keadaan yang kita duduk terpacak, kaki begini jangan diambil ringan. Hari itu kita Al-Faqir dengan Azrin pernah sebut,
untuk orang-orang yang biasa bila disebut sunatnya apa? Sunat buat 4 pahala, tinggal tak berdosa. Nak kata na, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Bagi orang yang berjalan pada Allah, buat dapat pahala, tinggal rugi. Nah, ambil lagu tu. Jangan buat dapat pahala, tinggal dosa. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tak apa. Tu yang kaki tak ambil berat dah. Nah, rugi hadirin. Yang nama pahala mungkin hai'ah kecil, tapi besar di sisi Allah. Sama juga tadi Tuan Omar sebutkan tentang bacaan tadi itu. Jangan ditinggalkan, hatta kalau tak hafaz sekalipun, tampalkan kat depan. Sehingga kita baca solat dan tengok tak apa untuk permulaan. Biar baca juga. Jangan sampai tak baca, rugi. Kalau dia tak hafal, dia tak tampal di hadapan, tapi dia baca setakat mana yang dia ingat saja. Pun boleh Ustaz? Pun tak apa. Pun tak apa. Tengok pun tak apa. Tengok pun tak apa. Baik Ustaz, sambungan berkenaan dengan selawat Ibrahimiyah sebentar tadi. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz Azrin. Salawat Ibrahimiyah itu salawat yang paling afdal. Kalau istighfar ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi sampai akhir. Salawat ada sayyid dia, ketua dia. Apa dia? Salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Sebab salawat ini dibaca di dalam solat yang menjadi ibadah paling utama sekali. Sebab itu kalau orang tanya, apakah salawat yang paling afdal? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Innaka Hamidum Majid. Kalau tak baca Sayyidina pun tak mengapa juga. Kenapa kita baca salawat Ibrahimiyah? Satu, kerana ibadah solat adalah tauqifi yang datang daripada Allah dan Nabi. Nabi baca begitu, kita baca juga. Nah, yang kedua, ulama-ulama cuba merongkaikan. Kenapa tidak salawat Nabi Yusuf ke? Salawat Nabi Yaqub ke, Yaqubiyah ke, Yusufiyah ke? Kenapa Ibrahimiyah? Beberapa sebab. Satu, sebab Nabi Ibrahim mendapat pangkat yang kedua selepas Nabi. Dalam turutan Ulul Azmi, Ulul Azmi itu, Ma ma'an, Mim, Alif, Mim, Ain, Nun. Ma, Nabi Muhammad SAW. Alif, Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Mim, Nabi Musa AS. Ain, Nabi Isa AS. Mim, ma'an nun, nun Nabi Nuh alaihi salam. Rasul Ulul Azmi yang paling afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu Nabi Ibrahim disebut dalam salawat tadi itu. Yang pertama. Yang kedua, sebab Nabi Ibrahim mendapat pangkat yang tinggi dalam cinta pada Allah yang disebut khullah. Khullah. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam dipanggil Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Khalilullah, tapi tambah lagi atas Habibullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab Nabi Muhammad SAW adalah berketurunan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tahu nasab Nabi Muhammad SAW ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrata ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanata ibni Khuzaimah ibni Mudrikata ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan. Daripada Adnan sampai Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu antara sebab kenapa salawat Ibrahimiyah, tidak salawat Yusufiyah Nabi Yusuf, salawat Yaqubiyah dan sebagainya. Dan jangan lupa hadirin, antara rukun solat juga ketika membaca tahiyat akhir wajib duduk. Maksudnya tak boleh berdiri kecuali sakit. Jadi bila duduk tu, duduk yang terbaik adalah duduk iftirash. Nah, dan yang sunatnya ketika tahiyat akhir, mohon maaf saya, wajib duduk yang terbaik, duduk tawarruk yang kita sebutkan tadi, iaitu duduk dengan kaki disilangkan ke bawah, ditegakkan yang kanan, duduk di atas. Benar Ustaz, bila mana dibaca dengan penuh penghayatan, mesti ada sesuatu yang ada di sebalik bacaan selawat Ibrahimiyah sebentar tadi Ustaz. Baik, ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuan, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Tuan Abdullah Osman dari Seremban. Silakan soalannya Tuan. Ini ada dua perkara Ustaz. Pertama sekali, kalau kita tertinggal baca tahiyat awal, jadi bagaimana? Adakah kita kena sujud sawi dan sebagainya? Ataupun lagi satu soalan ialah tentang mufarakah. Kalau kita nak mufarakah, apa syarat-syaratnya? Itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Tuan Abdullah Osman. Dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan tertinggal tahiyat awal, maka apa patut dilakukan, sujud sahwi ataupun tidak. Dan yang kedua, mufarakah. Apa makna sebenarnya dan bagaimana cara untuk melakukannya? Apa syarat-syaratnya, Ustaz? Silakan. Baik. Syukran jazilan Tuan Abdullah. Meninggalkan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja tahiyat awal. Sah solatnya, tetapi sunat sujud sahwi. Sunat. Kalau tak sujud sahwi pun solatnya adalah sah, tetapi berkurangan solatnya. Pahala solatnya berkurangan. Jadi ia adalah sunat ab'ad dan sangat kuat. Ab'ad ini berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun bermaksud sebahagian. Kuatnya sunat ab'ad, ia seolah-olah sebahagian daripada rukun. Tinggal lagi rukun. Kalau tertinggal, wajib dilakukan kembali. Tak dilakukan, batal rukun itu, tak diulang rukun itu, batal solat itu. Kalau sunat ab'ad ditinggalkan ataupun tertinggal, tak dibuat, tidak batal, dan sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi, sah juga, tapi kurang pahalanya. Mufaraqah berasal dari perkataan faraqa. Faraqa itu adalah pisah, bercerai. Ia boleh dilakukan oleh makmum, yang mufaraqahnya makmum bukan imam. Sebab mufaraqah ini meninggalkan sesuatu. Maksudnya makmum meninggalkan imam atas sebab-sebab yang tertentu. Contoh, ketika makmum solat, melihat ada najis di pakaian imam ataupun di bahagian badan imam. Makmum ini tadi wajib dia mufaraqah. Adapun makmum yang lain ikut sahaja sebab mereka tidak tahu hukumnya sah. Ataupun imam ini adalah orang yang qari. Mohon maaf, makmum orang yang qari. Qari maksudnya orang yang bagus baca suratul Fatihah. Di depan ini orang yang ummi. Ummi maksudnya dia baca tapi tak jaga tajwid. Dalam bab Fatihah wajib bertajwid. Ketika dia mendengar orang itu membaca tak betul, tepat, wajib imam makmum yang qari mufaraqah. Macam mana mufaraqahnya? Niat saja Tuan Haji. Niat dalam hati, saya mufaraqah sekarang. Ataupun, ya Allah, saya mufaraqah sekarang. Cukup. Jadi, sama ada nanti kita sembahyang sendiri ataupun ikut pergerakan imam. Walaupun kita dah niat mufaraqah, tapi kita ikut pergerakan imam, tidak mengapa. Untuk kebaikan yang panjang. Sebab, kalau dalam satu saf tiba-tiba kita seorang je beza kat orang lain. Bila orang tanya pasal apa? Pasal tuan imam baca tak elok. Jadi akan menimbulkan rasa tidak sedap hati, rasa malu pada imam dan sebagainya. Jadi walaupun imam tadi contoh dalam perkara dia baca tak berapa nak kena, kita mufaraqah ikut sahaja pergerakan imam walaupun sebenarnya kita sudah tidak berjamaah lagi. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya berkenaan dengan bagaimana melaksanakan mufaraqah sebentar tadi dan tertinggal duduk di antara dua sujud tahiyat awal bila mana melaksanakan ibadat solat tersebut. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah, mungkin Ustaz ada sedikit lagi nak dikongsikan berkenaan dengan tahiyat akhir Ustaz. Maka kita teruskan. Silakan. Baik. Untuk tahiyat akhir, hadirin, kalau kita angkat tangan bab tasyahud ini, kita ambil perhatian sebab kita dah selalu buat biak kemah hari ini. Tuan-tuan sembahyang sah dah, jangan risau. Tapi kita nak tahsin. Tahsin ni nak perkemah. Terutama sekali mazhab kita Syafi'i. Apabila kita baca tahiyat akhir, tangan kita hendaklah selari dengan lutut kita dan mata kita melihat tempat sujud. Begini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha Bila ashhadu an la ilaha bila sebut ini dirapatkan dalam dua keadaan. Sama ada begini, ada lubang ataupun ditutup. Guru kami Syekh Nuruddin katakan lebih bagus ditutup dan tangan ini berada di bawahnya ini. Contoh ini seperti macam rel. Ni berjalan di sini. Tuan-tuan saya buatnya. Ashhadu alla saya lupa tadi. Bila sebut tarik terusnya. Tapi jangan diangkat. At-tahiyyat. Dia naik atas ni, bawah ni. Tapi ni jangan diangkatnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan, mata tengok ke sini. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha
itu diangkat, jangan diluruskan, dibengkokkan. Ini terus naik. Asyhadu an la ilaha illallah, mata kita melihat di hujung jari. Jangan dilihat tengah, jangan lihat pangkal. Lihat hujung jari. Begini. Saya tunjukkan daripada awal ya. Ini begini bawah tadi. Mata saya berasal di tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata saya sudah bergerak, tengok jari saya dan tengok hujung dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai innaka Hamidum Majid. Sampai begitu mata tengok. Kalau nak sambung lagi Allahumma ighfir li ma qaddamtu sampai akhir, barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum di sini warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sebegitu. Baru diturunkan. Itulah yang paling sempurna sekali. Maka cara angkat jari ketika menatahiyat akhir juga memerlukan satu cara dan teknik yang terbaik supaya dapat afdalnya itu. Baik, sidang penonton, banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda, tapi kita akan ikuti sambungannya di TV9. Teruskan menonton, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama keluarga besar Tanyalah Ustaz, perbincangan fiqh solat pada hari ini. Dan kalau dari awal kita membincangkan berkenaan dengan niat, kita membawa ke tengah dan sehinggalah ke penghujung. Dan sebentar lagi kita akan tutup dengan perbincangan berkenaan dengan salam yang akhir. Jadi ikuti perkembangan dan kupasan sehingga ke penghujungnya untuk dapatkan pencerahan yang terbaik bersama ahli panel yang kita bawakan kepada anda. Baik, untuk seterusnya sebelum kita masuk kepada salam tu Ustaz, kita ambil satu soalan dahulu berkenaan dengan tahiyat akhir sebelum kita masuk pada perbincangan berkenaan dengan salam Ustaz. Baik, satu soalan dari sahabat kita Puan Rahizah. Baik, dari Cemur Pahang. Cenur. Assalamualaikum. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Apakah sah solat jika sekiranya semasa tahiyat awal dan tahiyat akhir duduk dengan cara yang sama seperti tahiyat awal? Akhir dan awal sama je caranya. Baik, terima kasih kepada Kak Zah dari Cenur Pahang atas soalan yang ditanyakan. Cara duduk tu Ustaz sama sahaja. Daripada awal macam itu, akhir pun macam itu. Dia tak duduk tahiyat akhir yang betul. Silakan Ustaz. Syukran jazilan Puan Rahizah. Duduk tahiyat awal dengan iftirash, kemudian duduk tahiyat akhir juga dengan iftirash. Hukumnya adalah sah, tetapi khilaf aula untuk yang tahiyat akhir. Sebab tahiyat akhir yang paling afdal adalah duduk tawarruk. Apa dia duduk tawarruk? Kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri dipanjangkan sedikit sehingga berada di bawah kaki kanan itu dan duduk punggung di atas kaki kiri. Itu namanya duduk tawarruk. Pun begitu, kalau duduknya sama juga, maka hukumnya adalah sah. Tetapi kalau duduk tahiyat akhir tidak dengan setawarruk, khilaf aula yang kita sebut tadi. Maka sah saja solatnya. Dua-dua sah. Tapi macam disebutkan tadi khilaf aula, maka tak dapat istimewanya afdal di situ ketika mana cara duduk yang betul tak dilakukan. Maka bila mana tahiyat awal duduk iftirash dan tahiyat akhir duduk tawarruk. Dan sidang penonton, boleh kita lihat di skrin TV anda, kita bawakan khas kepada anda cara duduk tahiyat awal dan akhir seperti mana yang kita sebut sebentar tadi. Mari sama-sama kita saksikan. Dan Ustaz, mungkin boleh Ustaz komen sedikit berkenaan dengan cara duduk ni Ustaz, silakan. Baik. Yang di sebelah kiri disebut sebagai iftirash. Iftirash maksudnya hampar, sebab dia menghamparkan kaki kirinya sehingga punggungnya duduk di atas itu. Maka cara duduk itu adalah tepat. Yang sebelahnya adalah duduk tawarruk namanya. Cuma paling afdal kaki itu tidak dilenturkan. Yang sebelah kanan tu kan tidak dilenturkan di situ.
tetapi ditegakkan seperti iftirash tadi itu. Pun begitulah cara duduk tawarruk, cuma lebih afdal kalau kakinya tadi ditegakkan kalau boleh tegak. Kalau dia tak boleh tegak, duduk begini boleh, duduk macam mana pun tidak mengapa. Tetapi jari menghadap ke depan. Menghadap ke kiblat. Saya sangat suka Ustaz Azrin sebab untuk duduk tawarruk tu kedua-dua kakinya dilencongkan. Maksudnya yang kanan tu kan akan menghadap ke kiblat, tabarruk tu ya. Untuk kiri tu tidak diluruskan tetapi kehadapankan. Dilencongkan sedikit sehingga kalau dilencongkan nanti dia akan sampai juga ke kiblat. Seperti yang dibuat tadi. Baik, faham. Baik, itu gambaran sebentar tadi bagaimana cara duduk tahiyat awal dan akhir yang betul. Jadi semoga anda dapat perbetulkan jika kesilapan kita lakukan. Baik, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Ni Asna Yusof. Ni Asna Yusof. Ya, soalannya puan? Saya contohkan terlupa. Bila kita semayang kita macam lara sekejap kan. Lepas tu saya lupa. Saya dah sujud yang kedua ke belum? Lepas tu kan bila kita saya kata saya rasa belum saya sujud. Adakah kena sujud sahwi lepas tu? Itu saja soalannya puan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaannya kita terlupa pada rakaat. Tapi puan sebentar tadi terlupa sujud. Saya dah sujud yang kedua ke belum? Dia kata. Baik. Jadi bagaimana Ustaz penyelesaiannya? Baik. Alhamdulillah, soalan daripada ni Ma'ajanik Asna. Ketika lupa untuk sujud. Sujud itu adalah suatu fardu. Ketika lupa, dah buat ke belum, hukum asalnya adalah belum. Maka kita ambil yang belum. Walaupun sebenarnya tadi kita dah buat. Sama juga dengan rakaat ketiga ke keempat. Kita ambil yang paling ringan, paling kecil, iaitu 3. Sebab hukum asalnya tak buat lagi. Walaupun dia dah buat. Jadi sama juga dengan sujud tadi, hendaklah ma'ajah buat semula dan sujud sahwi. Itu sunat. Sebab meninggalkan rukun, maka sunat sujud sahwi. Kalau tak buat juga hukumnya sah, tapi berkuranglah pahalanya. Kalau tak buat maka sah tetapi berkuranglah pahalanya. Baik, Ustaz. Baik. Bila kita sebut solat itu bermula dari salam, bermula dari takbir, diakhiri dengan salam. Kita dah sampai ke penghujung, maka kita nak dengarkan bagaimana yang dikatakan rukun pada bahagian salam. Silakan. Baik, alhamdulillah. Solat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syurutil makhsusah. Solat itu adalah rangkaian perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Apakah yang dikatakan salam? Salam itu adalah memberi salam. Apa maksud memberi salam? Kita beri salam mesti dengan lidah. Assalamualaikum. Itulah yang namanya salam. Adapun Assalamualaikum warahmatullah itu sunat. Assalamualaikum warahmatullah itu juga sunat. Maksud sunat memalingkan muka ke kanan ketika memberi salam dan sunat ke kiri ketika memberi salam. Yang kedua, salam itu yang wajibnya yang pertama. Hatta kalau kita lakukan begini, Assalamualaikum tanpa memalingkan, tiba-tiba, maaf ya, keluar angin, sah solat itu. Sebab yang wajibnya adalah yang pertama, yang kedua itu adalah sunat. Tetapi kena jaga. Bila kita baca rukun qauli, kena ingat. Satu, mesti sebut dengan betul makhraj yang betul, tepat. Yang kedua, mesti ada suara dan kita sendiri mendengarnya bertajwid. Sebab itu disebut dengan alif lam ma'rifah. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Batal salam itu. Solat tak batal. Kenapa? Diulangi balik. Tak diulangi barulah batal rukun. Tak diulangi rukun batal solat. Kemudian dhamirnya mesti kum. Assalamualaikum. Tak boleh Assalamualaika. Batal. Assalamualaikum. Ni saya bagi tahu ni yang paling ringkas ni. Saya tak salam dia pun begitu. Betul. Sebab yang salam ni adalah sunat. Jadi kita ambil yang sunat dengan wajib sekaligus. Assalamualaikum sebegini. Warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah kalau nak tambah. Assalamualaikum. Kum di sini. Warahmatullah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu ya. Ada setengah orang angguk Ustaz Azrin. Assalamualaikum. Warahmatullah. Assalamualaikum
warahmatullahi. Tidaklah salah, tapi tidak dituntut. Gitu ya. Baik. Menghadap kiblat, duduk dan lafaz dengan suara dan dalam bahasa Arab. Maka dia tambah tadi supaya dia tunduk tu, itu tidak dituntut tapi ramai di antara kita yang melakukan. Dan ada yang bertanyakan soalan berkenaan dengan bila mana duduk di tahiyat akhir tapi terduduk di atas kaki rakan di sebelah. Adakah batal ataupun sah solatnya? Sebentar lagi kita akan jawab untuk pencerahan kepada penonton-penonton semua. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Subhanallah, bertemu kembali, perbincangan kembali diteruskan. Dan satu soalan di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Hanisah Megat A. Baik, bertanya soalan seperti saya sebutkan di awal sebelum kita berehat sebentar tadi. Dia bertanyakan, Assalamualaikum. Saya ada kekeliruan. Kalau dulu sebelum COVID berlaku, kita perlu rapatkan saf waktu solat berjemaah. Jadi ketika tahiyat akhir, ada beberapa situasi di mana saya terduduk di atas kaki jemaah sebelah. Dalam situasi ini, apakah cara duduk terbaik agar ibadah saya tidak terbatal? Baik, terima kasih kepada Puan Hanisah Megat A atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana pencerahan Ustaz? Silakan. Baik. Situasi yang berlaku pada Puan Hanisah juga berlaku pada yang lain, terutama sekali kalau di tempat yang crowded. Yes. Kalau tempat yang agak selesa, tak mengapa Ustaz Azrin. Oleh kerana tempat itu crowded dan kita tak boleh dah kalau solat yang terlalu rapat, lalu bila kita duduk untuk tahiyat akhir, kita duduk di kaki orang. Hukumnya sah. Sebab yang penting duduk. Kaki orang tak kaki orang, itu adalah tambahan sahaja, terutama sekali kalau dalam keadaan crowded sebegitu. Tapi saya bayangkan Ustaz, kalau kita terduduk atas kaki orang, tu imam yang tadi yang baca lama tu, biru kaki kawan tu Ustaz. Terus. Ya. Jadi ya gitu. Kita takut tadi imam baca lama nah. Mudah-mudahan tak baca lama. Sebabnya kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab hukum dia begitu. Al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu dia berlegar-legar di atas illah dia. Illah dia sebab tadi crowded sangat sampai duduk ke kaki orang. Jadi tidak mengapa, hukumnya sah. Baik, terima kasih Ustaz. Hukumnya sah, tetapi jika kita boleh elakkan, maka elakkanlah Ustaz. Maka takut mengganggu pula kekhusyukan jemaah di sebelah. Baik, soalan seterusnya Kak Bit. Baik, di Facebook, Assalamualaikum. Soalan saya, masa duduk tahiyat akhir, kepala sepatutnya tegak ataupun sengit ke kanan macam biasa kebanyakan kita lakukan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kak Bit atas soalan yang ditanyakan tentang kepala tu Ustaz. Selalu bila dia naik daripada sujud, dia terus akan sengit kepalanya. Baik. Alhamdulillah, soalan ini Kak Bib, yang paling afdal tidak disengitkan. Seperti biasa. Tapi melihat juga orangnya, kadang-kadang orang itu badannya sedikit besar, kadang-kadang terbuat sebegitu. Jadi sama ada tegak kepala ataupun sengit sebegitu, itu tidak mengganggu sah ataupun tidaknya solat. Jadi sebolehnya duduk macam biasa, kepala tetap tegak macam biasa. Sebab falsafah solat itu semua lurus. Kepala lurus, kaki, tangan lurus, kaki tadi pun lurus, sehingga ketika berdiri solat di awal itu semua lurus. 11. Ni agak-agaknya Ustaz Azrin kalau dipanjangkan terus menghadap ke kiblat. Kalau berdiri V contohnya, V begitu. Ini khilaf aula. Nanti dia akan pergi tak sampai ke kiblat, dia pergi tempat lain. Sama juga. Jadi dalam solat, luruskan hati, niat, diikhlaskan, perbuatan juga. Dan sebolehnya semua pergerakan kita semua lurus menghadap kiblat. Jadi kalau sengit ke tak jadi masalah, tetapi yang paling okeynya adalah ditegakkan seperti biasa adalah kebiasaan seperti mana kita lakukan. Baik, Ustaz, berkenaan dengan salam tadi Ustaz. Macam biasa bila kita sebut berkenaan dengan salam, ada di antara kita yang masih keliru.
yang manakah yang sunat ketika mana salam dan mana yang patut dilakukan, dan ketika mana contoh terbatal pada salam yang pertama, adakah terbatal solatnya ataupun bagaimana Ustaz? Silakan sedikit berkenaan dengan salam. Sangat bagus sekali soalan ini. Salam seperti yang kita sebutkan tadi punya rukun juga, walaupun salam itu rukun, dalam rukun tu ada rukun. Antaranya tadi dibaca dengan betul. Dan kalau salah, contohnya Assalamualaikum, itu batal tu. Batal apa? Batal salam. Apakah batal solat? Tidak. Ulang balik. Ulang yang kedua, Assalamualaikum, batal juga. Ulang balik, Assalamualaikum. Begitu. Kemudian untuk dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau orang itu solat munfarid maksudnya sembahyang seorang-seorang, apa yang harus dia buat? Ketika dia salam, Assalamualaikum di sini ya, Assalamualaikum warahmatullah. Hendaklah dia berniat, dia bagi salam kepada para malaikat, kepada manusia dan makhluk yang tak nampak, termasuk jin Islam. Kalau yang sebelah kiri pun begitu juga. Assalamualaikum warahmatullah. Hendaklah dia berniat bagi salam pada para malaikat, kepada para manusia dan makhluk yang tidak nampak, termasuk jin Islam. Itu ketika dia munfarid seorang-seorang. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau dia berjamaah, imam ketika dia bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, hendaklah dia niat jawab, hendaklah dia berniat bagi salam pada makmum. Assalamualaikum warahmatullah, hendaklah dia berniat bagi salam pada makmum. Makmum pula, Assalamualaikum warahmatullah, hendaklah berniat menjawab imam. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, niat menjawab imam. Niat saja, jangan waalaikumsalam, itu jadi lain. Dia sama juga, Assalamualaikum, sama. Tapi niat saja menjawab imam. Imam niat bagi salam pada makmum ketika berjamaah. Benar Ustaz, maknanya dalam rukun ada rukun yang patut diperhatikan. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rahmatullahi taala wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Ya, tuan siapa di sana? Imam Hanifah daripada Pulau Pinang. Oh, batuk macam kenal suara Mamu. Ya, soalannya Mamu. Alhamdulillah Tuhan ni bagi kita bertemu lagi. Ya, alhamdulillah. Tuhan yang umur. Mamu ni duk buat atas ayat ni. Yang terakhir tu. Atas ayat. Tapi Mamu duduk dan Mamu tak boleh nak cacak kaki, tak boleh nak duduk atas kaki. Tapi kadang Mamu ni lagu mana? Kadang-kadang Mamu mengelik jari ni, duduk pusing jari Mamu ni. Atas ayat tu duduk pusing, tak senyak jari ni. Lagu mana? Kadang Mamu duduk semayang ni, lagu mana? Kadang-kadang Mamu duduk niat kot lem pula atas ayat tu. Nah, lagu mana? Kadang Mamu ni adakah nak sah semayang Mamu atau tak sah kan? Soalan Mamu. Doa-doa lah tak mahu tetapkan iman tak mahu. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bertanya soalan dengan penuh emosi. Cara tanya tu tertekan dekat dia punya bahasa-bahasa kan. Dua tadi Ustaz. Satu berkenaan dengan tak boleh cacak kaki. Yang kedua berkenaan dengan jari juga tadi angkat mata segalanya. Maka silakan Ustaz untuk sedikit pencerahan untuk Mamu dan semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kesihatan berpanjangan kepada Mamu kita dan pada kita semua, dapat buat amal dengan elok insyaAllah. Baik, untuk kita solat tahiyat akhir, yang afdalnya adalah kaki dipacakkan lagu tu. Hak ni untuk orang yang boleh buat. Siapa yang tak boleh buat Mamu, tak apa, buat lagu mana pun tak apa. Hatta kalau tak boleh berdiri, dia jatuh lagu tu pun tak apa. Hatta kalau dia berlunjuk pun tak apa. Itu ikut kemampuan masing-masing, tidak diberati oleh syarak. Tapi semampunya buat seperti tadilah. Hak kedua tadi tentang jari, lagu mana Ustaz Azrin? Dia kata dia pun pusing-pusing juga, lepas tu fikiran jadi kelai. Baik. Kalau nak bergerak jari tu, hendaklah ikut cara mazhab. Kita ulang balik, kalau mazhab Hanafi, dia tangan dibentangkan lagu tu, dia naik ketika la saja. Asyhadu an la ilaha illallah tu saja. Tu cara mazhab Hanafi. Cara mazhab Maliki 35 hak tadi tu, dan dia naik kiri kanan. Lagu tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka. Baik. Kalau mazhab kita Asy-Syafi'i naiknya asyhadu an la ilaha illallah dan jari dibengkokkan. Lagu tu Kalau mazhab Hambali sama juga,
dan akan naik jari ketika lafzul jalalah, nama Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Begitu. Nah, ada hadis yang menyebutkan seperti tahrik. Tahrik adalah menggerak-gerakkan sebegini. Tetapi hadis ini dia muqabil, dia ta'arud dengan hadis riwayat dua orang imam, iaitu yang mengatakan Nabi wala yuharrikuha, Nabi angkat wala yuharrikuha, tidak angkat, tidak menggerakkannya. Sehingga Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan, ini disebut di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi menyebutkan yang dikatakan gerak itu bukan gerak sebegini. Bukan gerak sebegini, tetapi Nabi menggerakkan, tu ihtimal. Sebab kalau kata menggerakkan sebegini, nanti dia akan ta'arud dengan dua hadis. Hadis yang pertama, la yuharrikuha, Nabi angkat la yuharrikuha. Hadis yang kedua, la yuharrikuha, yang tadi pula menggerak-gerakkannya. Jadi itu tanaqud. Itu satu. Yang kedua, hadis yang mengatakan bergerak-gerak sebegini, ini diriwayatkan oleh seorang sahabi, saya lupa namanya. Beliau seorang yang thiqah, tetapi beliau tidak sama dengan 12 orang sahabat lain yang meriwayatkan dengan tidak bergerak. Jadi dia thiqah, tapi dia tak mengikut orang thiqah yang lain yang lebih ramai, 12 orang. Dalam ilmu hadis disebut mukhalafatu thiqah liman huwa awthaq minhu. Orang itu thiqah tapi dia mukhalafah, tak sama dengan yang lebih thiqah daripadanya. Hadis ini namanya hadis syadz, hadis terpencil, terpinggir. Maka tidak diguna. Sebab itu dalam 4 mazhab tidak ada yang mengatakan begini. Dan tadi kalau mamu kata gerak, tadi gerak ikut 4 tadilah mamu lah. 4 tadi tu, jangan gerak cara lain. Bulan ni tak ada. Ni tak ada ni lah. Kalau gerak atas dia pun, kalau mazhab Hambali sekalipun, menggerakkan ketika lafzul jalalah. Allah baru naik. Allah baru naik. Begitu. Jadi kita buat cara 4 mazhab. Cara 4 mazhab itu adalah yang mengikut hadis Nabi SAW, mengikut kefahaman mereka. Adapun kita di Malaysia, mazhab kita adalah mazhab Asy-Syafi'i. Baik, itulah jawapannya. Dan daripada mula perbincangan berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, tahiyat awal dan akhir, juga perbincangan berkenaan dengan salam. Ustaz di penghujung ni mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita hikmah di sebalik pelaksanaan rukun tersebut sebagai penutup kita, dan nanti kita akan ikuti dengan doa ringkas. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Fadhil Ustaz Azrin selalu ulang, solat bukan hanya sah tapi makbul, diterima oleh Allah. Lagu mana nak diterima? Hendaklah dia jaga solatnya zahir dan batin. Macam mana nak batin? Kena tahu hikmah dia. Kita cerita sedikit, ketika kita sujud, sudah kita sangat hampir pada Allah, dan kita nak tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan kita duduk antara dua sujud tadi kan? Kan itu cara duduk yang beradab. Baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sudah kita bisyarakan. Kemudian duduk tahiyat akhir juga bersimpul lagu tu. Itu tandanya penuh dengan adab dan meletakkan kerendahan diri, kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menyebut at-tahiyyat, bukankah itu satu kenangan, apa dia, dialog Allah dengan ataupun percakapan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka abadikan dalam solat itu. Jadi jangan kita sembarang. Hadir hati ketika menyebut at-tahiyyat, juga hadir semua makhluk memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana kebaikan Allah yang tak henti-henti. Kita mohon rahmat pada Allah. Itu ketika menyebut at-tahiyyat. Al-mubarakah. Al-mubarakah ini keberkatan. Siapa? Keberkatan daripada Allah. As-salawat itu adalah pujian. Pujian orang yang dekat kepada Allah. Nabi memuji Allah. Demikian Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-thayyibat, kebaikan. Kebaikan yang tidak bercampur dengan hawa nafsu. Maka semuanya itu lillah. Itu kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Barulah Allah Azza wa Jalla kita kenal dan kita boleh solat dengan baik. Siapa yang memperkenalkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barulah yang tadi kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tadi sudah kita syarahkan. Dan sedikit doa ringkas, silakan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Fahami dan teliti cara pelaksanaannya, semoga bukan sekadar sah tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang agung, satu hadiah yang teristimewa, iaitu solat. Baik, jangan lupa esok sidang penonton bersama dengan moderator Da'i Aiman dengan ahli panel Ustaz Ilyas Ismail dengan topik Sirah Ubay bin Ka'ab, paling fasih membaca Al-Quran. Teruskan menonton, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya. Barakallahu.